Assalamualaikum. Bersama lagi dengan Ustazah Hidayah dalam pelajaran ibadah. Okey adik-adik, hari ini kita nak belajar tentang najis. Okey, minggu lepas kita dah belajar tentang maksud najis dan contoh-contoh najis. Okey, hari ini kita nak belajar tentang bahagian-bahagian najis. Okey, adik-adik masih ingat lagi contoh-contoh najis dan maksud najis? Okey adik-adik, okey hari ini bahagian-bahagian najis. Bahagian-bahagian najis terbagi kepada 3. Okay, ingat ya adik-adik. Bahagian najis terbagi kepada 3. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Najis apa adik-adik? Najis mukhafafah. Yang kedua adalah najis mutawasitah. Najis apa adik-adik? Najis mutawasitah. Dan yang terakhir adalah najis mukhalazah. Najis apa adik-adik? Najis mukhalazah. Okey, seterusnya. Apa itu najis mukhafafah? Okey, najis mukhafafah adalah najis yang ringan seperti najis air kencing bayi lelaki yang berumur bawah 2 tahun yang hanya minum susu ibu sahaja. Okey, bayi perempuan, air kencing bayi perempuan tidak termasuk dalam najis mukhafafah. Okey, seterusnya adalah najis mukhalazah, iaitu najis yang berat, iaitu anjing dan babi serta keturunannya. Termasuklah juga daging, bulu, tahi, air kencing, tulang dan lain-lain yang berkaitan dengan anjing dan babi. Okey, boleh ingat adik-adik? Najis mukhalazah adalah najis yang berat. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Okey, seterusnya adik-adik, yang terakhir adalah najis mutawasitah. Najis apa adik-adik? Najis mutawasitah. Okey, najis mutawasitah ni adalah najis yang pertengahan. Najis yang pertengahan, iaitu semua najis selain daripada najis mukhafafah dan najis mukhalazah. Contohnya apa adik-adik? Contohnya muntah, darah, nanah dan sebagainya. Seterusnya, macam mana kita nak menyucikan najis mukhafafah ni? Najis mukhafafah ni adalah najis yang ringan. Yang pertama, kita perlu hilangkan najis terlebih dahulu. Dan seterusnya, yang kedua, kita perlu buat apa adik-adik? Perlu percikkan air di tempat yang terkena najis. Percikkan air di tempat yang terkena najis. Dan yang terakhir, kita perlu lap dengan kain yang bersih hingga kering. Lap dengan kain yang bersih hingga kering. Okey, seterusnya adik-adik, cara nak menyucikan najis mukhalazah. Cara nak menyucikan najis mukhalazah iaitu najis yang berat. Yang pertama, kita perlu buang najis tersebut. Yang kedua, kita perlu cuci tempat terkena najis dengan air tanah liat. Dan yang terakhir, kita perlu cuci dengan air mutlak sebanyak 6 kali sehingga hilang warna, bau dan rasanya. Okey adik-adik, boleh faham? Okey, seterusnya yang terakhir, kita perlu cara nak menyucikan najis mutawasitah. Cara nak menyucikan najis mutawasitah iaitu najis yang pertengahan. Macam mana nak cucikan najis mutawasitah ni adik-adik? Okey, yang pertama, apa yang perlu kita buat adalah yang pertama kita perlu buat adalah buang najis dari tempat terkena kotoran. Yang kedua, basuh tempat yang terkena najis dengan air mutlak, iaitu air yang bersih. Dan yang terakhir, kita perlu pastikan bahagian yang terkena najis tadi hilang bau, warna dan rasa najis. Okey, adik-adik boleh faham? Okey adik-adik, terima kasih semua. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.